pada tragedi Elmina tu, Allah Ta'ala takdirkanlah saya ni bertemulah seorang dua, sama ada ahli keluarga ataupun kenalan rapat dengan mangsa tragedi di Elmina tu lah. Itu jumpa dengan isteri yang mana suami dia kawan baik kepada juruterbang tu yang meninggal tu. Pun cerita kebaikan jenazah ini atau arwah ni baik, orangnya baik, cerita baik-baik semua. Syafaat daripada Allah sendiri. Maknanya Allah boleh bagi syafaat kepada hamba-hambanya. Sebagai contoh, disebutkan bahawa Allah Ta'ala ini dia boleh bagi syafaat kepada hamba-hambanya. Kalau hambanya yang duduk dalam api neraka tu, tengah kena barbecue, tengah kena panggang, kena bakar semua, dalam hadis Qudsi disebutkan Allah boleh ambil segenggam hambanya yang tengah bakar dalam neraka. Segenggam itu, Allah punya genggaman kita tak tahulah, tapi Allah boleh genggam, ambil dalam neraka, masukkan ke dalam syurga. Itu syafaat dari Allah sendiri, syafaat yang paling besar. Bukan setakat itu, ada juga disebutkan syafaat daripada malaikat. Malaikat pun boleh bagi syafaat. Kalau macam kita hidup di dunia ini, ada dalam kalangan malaikat-malaikat, dia siap doa pada Allah untuk kita. Ada orang, ini istimewa, bukan setakat syafaat dari Allah, syafaat malaikat, dia akan mendapat syafaat daripada orang-orang beriman. Ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah menyebutkan satu kata-kata yang sangat indah sekali, yang mana pada waktu itu riwayat daripada Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata Anas bin Malik, maru bi janazatin fa asnau 'alaiha khairan faqala an-nabi wajabat wajabat wajabat. Kata Anas bin Malik, aku melihat atau aku bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana waktu itu Nabi sedang mengiring satu jenazah, yang mana Nabi tak henti-henti menyebut wajabat. Wajabat. Apa makna wajabat? Ini jenazah syurga, ini jenazah syurga, ini jenazah syurga, wajib atasnya mendapat syurga. Jadi sahabat-sahabat pun tanya, ya Rasulullah, Tuan cakap ini jenazah ahli syurga, dapat syurga, bagi tahulah apa sebab dia boleh dapat macam tu, teringin nak tahu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jenazah ini dia akan mendapat syurga sebab, dengar, ramai orang cakap dia baik. Boleh? Nabi kata apa? Kenapa dia mendapat syurga jenazah ini? Jenazah ini pula, tak tahulah jenazah mana-mana pun, bakal jenazah belaka semua pasti, tapi dia tak puas hati. Apa Ustaz tunjuk sini ya? Semualah, semua hak cakap pun, tapi biasa yang dengar ceramah pergi dulu. Kan? Apa tadi? Jadi Nabi bagi tahu jenazah ini dapat syurga sebab ramai orang cakap dia baik. Oh, maknanya kalau dalam istilah orang berniaga itu dipanggil testimoni. Cakap-cakap orang, komen-komen orang itu dalam agama diambil kira sebagai syafaat rupanya. Macam afundi lah dulu kan, zaman Mawi hidup tani kan, afundi. Undi. Ramai pakat cakap baik, ni baik, ni baik, baik. Kredit untuk dia dapat syurga. Jadi mulut setiap di kalangan kita ni ada nilai. Jangan ada orang cakap, biarlah orang benci saya, biarlah orang menyampah saya, janji Tuhan sayang. Mana kau tahu? Mana kau tahu Tuhan sayang kau? Jangan macam tu. Baik itu hidup, biar berbaik-baik dengan semua orang. Dapat kata orang cakap kita baik ni memang beruntung. Saya itulah dalam beberapa 2-3 menjak ni, sejak daripada tragedi Elmina tu, Allah Ta'ala takdirkanlah saya ni bertemulah seorang dua, sama ada ahli keluarga ataupun kenalan rapat dengan mangsa tragedi di Elmina tu lah. Itu jumpa dengan isteri yang mana suami dia kawan baik kepada juruterbang tu yang meninggal tu. Pun cerita kebaikan jenazah ini atau arwah ni baik, orangnya baik, cerita baik-baik semua. Tadi tengah hari saya dengan sahabat tadi jumpa dengan Puan Rohani. Puan Rohani ni anak dia yang nama Taufik tu.
mangsa tu lah. Apa dia cakap sebelum anak dia nak berangkat pergi ke Langkawi untuk urusan tu lah. Dia kata, "Mama, I love you so much. Tolong tengokkan anak dia, jaga anak dia." Seolah ucapan tu bagaikan bagi kita yang biasa-biasa ingat ucapan biasa. Rupa itulah kalam terakhir. Banyak kali tadi, kita tengah makan nasi, dia cerita Allah. Sebab pula dengar, dia kata dia anak yang baik, dia memang anak sebut yang baik, yang cakap baik tu pula mak. Sebab itu kita dalam hidup ni cakaplah yang baik-baik, kerana manalah tahu itulah cakap kita yang terakhir. Kalau cakap kita yang terakhir, maki orang, kutuk, cakap belakang, semua tak kena, dia yang bagus, takut-takut lepas kau cakap mati, dah lah tak sempat semayang, mati dalam keadaan kemurkaan orang, mati dalam kebencian orang. Takut. Sebab itu syafaat orang beriman itu ada dalam Islam. Tak cukup dengan itu, Nabi SAW sendiri cerita, Nabi kata di akhirat nanti akan ada orang yang dia ni patutnya masuklah syurga, tapi dia seolah-olah bermundar-mandir, rasa ke sana kemari, sana kemari. Kalau nak senang faham lah, macam kalau di airport tu ada seorang ni asyik dia ulang-alik depan kaunter. Kau boarding pass dah ada, pergilah masuklah sana, naik business class dapat duduk dalam lounge, duduk dalam sana. Dia duduk pusing depan kaunter, tunggu apa lagi, pergilah masuk dalam. Ada orang ni dia sepatutnya layak masuk syurga, tak ke sana kemari, macam tengah menunggu sesuatu ke apa. Rupa-rupanya orang tersebut dia dah pusing dalam syurga, namun dia tak temui orang-orang yang dia harapkan ada dalam syurga. Kita hidup di dunia ni, nanti di syurga atau di akhirat sama macam dunia. Pergi majlis, pergi mana, kita mesti akan tanya, Mamat tu ikut sekali tak? Tu geng kita tu, geng kita. Akhirat nanti pun kita akan cari geng-geng kita juga. Cari geng mancing, geng futsal, geng bikers, geng badminton, geng macam-macam geng lah, geng bas sekolah ke apa. Tapi ahli syurga ni, dia pusing dalam syurga tak jumpa. Maka akhirnya dia minta pada Allah Ta'ala supaya kalau dalam syurga tu tak jumpa, maknanya di mana? Seberang sana lah. Dunia tak apa lagi, ini akhirat. Kalau dah tak ada di syurga, maknanya di neraka. Dia minta pada Allah Ta'ala, boleh tak tolong keluarkan, minta tolong keluarkan. Malaikat pun tanya, apa benda yang kau nak jamin dia, yang puak-puak dalam neraka kau punya geng-geng tu, apa kau nak jamin? Kata ahli syurga itu, hum yusalluna ma'ana. Dia orang tu yang dalam neraka tu semayang berjemaah dengan saya. Maknanya hujah pertama, dia orang semayang sekali dengan saya. Tolong lah. Maknanya kalau hidup tak pernah semayang jemaah, macam mana? Dan semayang tepi katil, pagoda ya. Tu pun kan melekat jatuh, tarik gulung. Semayang tepi katil ya. Dan tanya Tok Imam tak kenal dia, tak pernah nampak mari ke surau. Ustaz TV ke, Ustaz CCTV ya, memang tak datang. Sama kan? Jadi hujah pertama, dia kata dia semayang sekali dengan saya. Nampak? Tak cukup dengan itu. Malaikat tanya, apa lagi? Yasumuna ma'ana, puasa pun sekali. Maknanya tarawih, ibadah Ramadan tu sama-sama. Lagi apa? Wa yuhajjuna ma'ana, buat haji pun sekali. Tak tahulah KT 01 Maktab 18 mana makan di Saji bin Daud sekali lah, shopping ke apa, mana tahu kan. Oleh kerana itu, dengar tuan-tuan ya, Allah Ta'ala titahkan kepada ahli syurga itu, akhriju man araftum. Hei ahli syurga, keluarkanlah daripada neraka itu mana-mana orang yang kau kenal. Allah Ta'ala bagi permit, bagi lesen kepada ahli syurga tu, keluarkanlah daripada neraka itu mana-mana orang yang kau kenal. Silakan. Kalau hidup tak pernah bermasyarakat, hidup tak pernah berkawan dengan orang, sumbangan tak pernah dihulur, agak-agak orang ni akan pilih kita tak? Sebab itu syafaat orang beriman tu ada. Ramai orang kadang dia tak peduli, alah hantarlah, yang kita nak Allah, betul. Tapi rupanya sesama kita pun boleh tolong menolong di akhirat nanti.
Baik tu orang dulu kalau salam jumpa dengan orang alim, tok guru, dia salam, dia pesan apa? Tuan guru, nanti kalau di sana tak jumpa, ingat ini muka, tolong ejaz sap soy lamsam boleh ejaz nanti di sana ingat. Orang dulu jumpa tok guru, dia minta doa. Syekh nanti masuk syurga pusing-pusing saya tak ada, tolonglah cari. Tolong cari di neraka tolong. Orang sekarang jumpa tok guru minta selfie, banyak macam tu. Tapi janganlah takut pula, bergambar je lah. Tapi janganlah semata-mata itu kan.